Fazillah. Sikit lagi dah masuk. Aduh, ini habis lagi 3,000. Aduh, siapa pula yang call ni? Dah nak skater dah. Hello. Assalamualaikum. Kau kat mana? Hello. Waalaikumsalam. Aku dekat rumah lagi. Nak gerak. Kau ambil aku lah tempat biasa. Boleh? Tempat biasa Okey. On the way. Ciao. Okey. Aku tunggu sini ya. A few moments later. What's up bro? Wih, panas lah. Wih, kuatkan sikit aircon lah. Tak payahlah, ngam dah tu. Tak payah nak besar-besar sangat. Asal pula. Tak, benda ni kalau kau baca fakta, penggunaan penghawa dingin boleh menyebabkan rosaknya global warming. Kau tahu tak? Banyaklah kau punya global. Tak percaya aku. Betul, kalau tak percaya aku, kau tengok ni video ni. Kalau kau tak percaya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya dan rakan sekumpulan saya akan membuat dokumentari tentang penggunaan penghawa dingin dalam kalangan pelajar yang akan mengakibatkan pemanasan global. Tujuan tajuk dalam dokumentari ini dipilih adalah untuk memberikan penjelasan jelas kepada anda semua tentang pentingnya kita sebagai manusia untuk menjaga alam sekitar daripada terus musnah. Sebelum tu, adakah anda semua tahu apakah itu pemanasan global? Pemanasan global merupakan satu fenomena hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya, tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. Mesti anda semua tertanya-tanya, apakah kaitan pemanasan global dan penghawa dingin? Kaitannya ialah penghawa dingin mengandungi fluoroklorokarbon, iaitu dipanggil sebagai CFC. Fluoroklorokarbon ini akan menyebabkan kadar peningkatan penyingkiran lapisan ozon. Penyingkiran ozon yang berlaku ini akan menyebabkan penghakisan ozon. Maka berlakulah pemanasan global dari penggunaan penghawa dingin. Itu kita sering kali mendapati bahawa penggunaan penghawa dingin atau sebutan yang biasa didengari iaitu aircon di dalam kawasan dewan kuliah maupun di dalam kelas amat tinggi penggunaannya, terutama di dalam perhimpunan besar seperti acara-acara mingguan. Penghawa dingin digunakan dan akan dihidupkan daripada awal pagi sehingga lewat petang walaupun pada masa tersebut tiada penghuni berada di tempat tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan penghawa dingin secara berlebihan ini bukan sahaja mendatangkan pembaziran, malah ia juga akan menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global atau dalam erti kata lain global warming. Kita juga sedia maklum antara gas yang digunakan dalam penghawa dingin adalah chlorofluorocarbon, iaitu atau dalam singkatannya CFC. Chlorofluorocarbon adalah gas yang paling banyak menyerap radiasi tenaga haba daripada bumi dan gas ini juga menyebabkan berlakunya penipisan lapisan ozon. Satu kajian telah dilakukan oleh para saintis dan kajian ini mendapati bahawa satu molekul CFC mampu memusnahkan 1000 molekul ozon.
Baiklah, seterusnya, pemanasan global juga adalah disebabkan oleh penggunaan penghawa dingin yang berlebihan di dalam rumah, bilik maupun di dalam kereta. Hal ini kerana penghawa dingin telah memancarkan klorofluorokarbon yang berbahaya dan mengakibatkan berlakunya penipisan ozon. Klorofluorokarbon merupakan sejenis sebatian organik yang berbentuk gas dan mengandungi karbon, klorin dan fluorin. Kegunaannya adalah sebagai bahan penyejuk yang boleh meningkatkan kadar penipisan ozon dan akhirnya akan menyebabkan berlakunya pemanasan global yang semakin teruk. Kesan pemanasan global adalah seperti peningkatan paras laut. Peningkatan suhu secara global sudah tentu akan mencairkan letupan salji dan glasier di kawasan-kawasan pegunungan dan juga kedua-dua kutub. Kenaikan air laut akibat pencairan ais berupaya memberi dampak yang dahsyat seperti kejadian besar terhadap negara-negara kepulauan, contohnya seperti Fiji, Maldives serta negara-negara yang pada ketinggian yang rendah, contohnya seperti Belanda dan Bangladesh. Akibat pencairan ais juga akan menyebabkan kejadian banjir. Dan banjir besar ini akan mengakibatkan kemusnahan bukan sahaja nyawa manusia tetapi harta benda yang turut musnah. Dan juga bekalan makanan seperti tanah-tanah pertanian yang subur turut akan termusnah. Pemanasan global juga akan mengakibatkan peningkatan suhu di lautan Pasifik. Hal ini turut mengubah pola tiupan angin lazim dari barat ke laut akibat perbezaan tekanan yang hebat. Kesannya juga angin akan turut kencang bertiup ke barat Pasifik menyebabkan cuaca panas dan angin lembap pula bertiup ke timur Pasifik menyebabkan kejadian ribut, banjir dan taufan. Saya akan membuat penerangan tentang langkah-langkah bagi mengatasi masalah pemanasan global. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah pemanasan global. Antaranya ialah penguatkuasaan undang-undang. Pihak kerajaan perlu lebih proaktif dan efektif bagi melaksanakan penguatkuasaan undang-undang. Hal ini bertujuan agar dapat memelihara alam sekitar dan alam semula jadi. Seterusnya ialah peranan masyarakat. Peranan masyarakat amatlah penting dalam mengatasi masalah pemanasan global. Sebagai contoh, masyarakat haruslah saling memberitahu maklumat kepada pihak yang berkuasa. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya kerjasama masyarakat dan pihak berkuasa, hal ini akan dapat diatasi dengan mudah. Selain itu juga, pihak sekolah amatlah berperanan bagi mengatasi masalah pemanasan global. Sebagai contoh, pihak sekolah haruslah memberikan pendidikan tentang alam sekitar kepada pelajar. Hal ini bertujuan untuk memupuk semangat cinta akan alam sekitar di dalam diri pelajar. Nama saya Muhammad Isyamuddin bin Hassan dan saya akan menerangkan cara-cara dan langkah-langkah untuk mengatasi pemanasan global. Seperti yang diberitahu oleh kumpulan saya sebelum ini bahawa penggunaan penghawa dingin di universiti sangatlah banyak dan beroperasi setiap hari. Dan ini secara tidak langsung memberi kesan kepada pemanasan global. Langkah pertama yang boleh kita buat ialah dengan mengadakan kempen 1 hari tanpa penghawa dingin sebulan sekali, dan ini mungkin boleh membantu mengurangkan pemanasan global. Dan langkah yang kedua ialah kita boleh menggunakan tenaga alternatif seperti tenaga solar untuk mengganti tenaga elektrik yang menjadi salah satu sebab pemanasan global. Dan tenaga solar amatlah berkesan untuk mengurangkan pemanasan global. Cara yang terakhir yang kita boleh buat ialah menutup penghawa dingin jika tidak menggunakannya, dan ini terbukti sangatlah berkesan. Okey, sekian, terima kasih.
Secara keseluruhannya, pemanasan global berlaku daripada sikap pelajar sendiri, iaitu dengan penggunaan penghawa dingin yang berlebihan. Oleh itu, kita hendaklah meminimumkan penggunaan penghawa dingin untuk mengurangkan berlakunya pemanasan global, terutamanya di Malaysia, iaitu dengan peningkatan suhu yang mendadak. Harapan kami ialah kita hendak berganding bahu untuk menyelamatkan negara kita dan juga alam sekitar kita. Sekian saja daripada kumpulan 3 tentang pemanasan global yang berlaku. Sekian, terima kasih.